berapa? 18 tak silap kan? Ada yang, mungkin ada lebih sikit lah. So saya rasa saya boleh mulakan lah kelas pada pagi ni. Okey, so terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada Dr. Marina dan semua pelajar yang dapat join kelas kemahiran maklumat pada pagi ni. So seperti biasa, saya Puan Hafizah. So you all pun dah kenal. Sebelum ni kan you all dah sama-sama dengan saya, betul? Dengan modul yang lain lah. Saya tak ingat sebab banyak saya ingat kelas kan. Tapi saya rasa you all dah bersama dengan saya lah sebelum ni untuk modul-modul yang sebelumnya. Okey, saya nak refreshkan balik. Saya last dengan you all kelas untuk modul EndNote kan? Betul tak? Ataupun on database. Kalau you all ingat, sebab yelah minggu depan kan cuti semester kan, mungkin dah gap tu lama sikit lah. Tapi saya rasa memang saya kelas yang kedua, ketiga. Betul tak? Saya tak ingat. Tapi saya memang pernah dengan you all lah. Okay. Ya, ada yang baik. EndNote kan? Okay. EndNote. Okay. Sebab saya macam rasa you all pernah dengan saya EndNote. Jadi, untuk kelas pada pagi ni juga, saya akan share dengan you all untuk software yang fungsinya sama macam EndNote. Okay. Dia adalah Mendeley lah. Okay. So saya harap you all lepas kelas ni saya harap you all akan nampak lah penggunaan EndNote sekarang ni you all dah nampak. So lepas kelas dengan saya you all akan nampak pula macam mana you all nak guna Mendeley. Okay. Jadi fungsinya sama, cuma dari segi interface ada sedikit kelainan lah. Tapi overall cara dia tu lebih kurang lah, cuma interface dan juga certain part yang Mendeley ada, EndNote tak ada. So lepas ni saya harap you all boleh select lah either one. Sebab saya rasa kalau you all guna dua-dua sebenarnya boleh, tapi akan ada certain problem atau error lah yang perlu you all tahu macam mana you nak overcome lah benda tu. So saya akan ada satu yang familiar lah, satu technical sikit yang you kena tahu untuk you enablekan salah satu software ni dalam you punya Microsoft Word. Sebab Microsoft Word tu akan ada dua software ni lah kalau you install dua-dua. Okay. So tak apa, saya akan tunjukkan secara hands on lah. Cuma untuk teori ni sebenarnya dia lebih kurang dengan slide EndNote sebenarnya. Okay, cuma saya akan just go through macam tu je lah sebab memang pihak kami untuk kelas kita akan start from slide and lepas tu baru kita akan proceed untuk hands-on session ataupun and also Q&A session lah. Okay, untuk Mendeley ni kita akan cover setiap modul 2 jam. Okay, 1 ke 2 jam lah. Ada setengah modul ni dia tak banyak sangat info yang mungkin dia basic. So kita boleh cover, kita boleh habis awal. So untuk Mendeley ni, okay, dengan EndNote ni, perbezaannya secara ringkas yang saya boleh share dengan you all. Mendeley ni dia adalah free reference manager berbanding dengan EndNote. Okay, EndNote ni dia berbayar. Untuk setiap tahun memang kita akan langgan lah dan akan ada version baru yang akan diupdate. So pihak kami akan noted lah benda tu and maklumkan pada semua user lah, UiTM user. Jika berlaku version yang baru, secara tak langsung password pun akan berubah lah. Okay. Depends pada pihak pembekal lah. Okay, so untuk Mendeley ni dia free. Dia tak payah nak pening-pening dah you all nak ingat password atau apa-apa. Kalau dia update pun dia akan auto update lah version-version tertentu. Tapi Mendeley ni dia tak macam EndNote lah. EndNote dia banyak kali version lah. Sebab tu berbayar, so dia akan ada banyak penambahbaikan yang dibuat. Untuk Mendeley ni dia free. So setakat ni dia free and simple software yang saya rasa kebanyakan students especially and also lecturer pun guna.
software ni lah kebanyakan sebab yang setengah tu dia tak nak pening-pening nak ingat password semua kan. Tapi yang Mendeley ni dia senang. Even dia tak melalui website library, dia boleh pergi ke website Mendeley untuk dia download. Okay. So dia punya searching and accessing part untuk software ni dia lebih kurang lah you kena tahulah cara macam mana you nak download, you kena melalui website library lah. Selalunya kita akan tunjuk website library. So installation guide pun bersama dalam website kita. So macam mana nak guna, and also ini fungsi text citation lah yang perlu you all tahu dengan bibliografi. Dua benda ni yang you kena betul-betul faham, dan macam mana you nak buat and manage citation and also bibliografi. Okay, sebab itulah dua 556 ni yang you all kena faham lah macam mana you nak buat untuk you masukkan dalam you punya FYP lah, ataupun you punya research paper. Okay. So yang ni saya rasa saya dah maklumkan pada you all lah. References, you secara tak langsung ni kalau you buat research, you kena acknowledge lah apa-apa saja statement, info yang you refer daripada mana sumber, you kena buat references ataupun kita panggil citation ataupun bibliografi lah. Okay, saya tak nak go through sebab itu saya dah actually saya dah share dengan you all sebab dua slide Mendeley and EndNote ni dia lebih kurang infonya. So saya rasa you all pun dah noted kan benda ni, betul? Semua dah clear and faham. So saya tak nak ulang benda sama lah sebab you all pun dah tahu. So saya just nak bagi you refresh sikit lah info serta info, betul? Ada yang share dekat ni ke? Okay doktor. Okay, so untuk hari ni saya tak bersama dengan tim saya sebab tim saya dia ada urusan. Jadi so apa-apa you all boleh maklumkanlah, mungkin ada pertanyaan ke apa kan saya terlepas pandang, you all boleh maklumkan, dan kalau boleh you all terus tanya pun tak ada masalah. Maksudnya you terus unmute lah doktor main tanya siapa yang tak hadir. So Amirul Hafiz, okay. Saya kan, saya start. So Amirul Hafiz, so you kena check siapa tak hadir. Dr. Maina minta you semak lah. Mungkin you ketua kelas kot. Okay. So untuk references ni saya rasa you dah tahu. So kalau you nak buat references, you kena ada citation and also bibliografi. Okay. So ini adalah maklumat yang perlu you tahulah untuk setiap sumber you tu. Siapa authornya, di mana publication, apa kategori bahan semualah. Itu penting sebab you nak buat citation and also references. Kalau tu you kena tahulah sebab you kena buat kena buat semakan ataupun kena buat checking dekat you punya library dekat EndNote ataupun Mendeley. So ni antaralah sumber-sumber yang saya dah share sebelum ni. Selalunya kita akan buat referensi kebanyakan textbook, journal, publish paper, kebanyakan yang ni saya nampak ketiga ni. Tapi ada tambahan juga tak kalau you ada refer newspaper atau ada certain issue yang you perlu masukkan untuk dirujuk kan. Ataupun you ada buat statement dalam you punya research, you kena masukkan semua bahan-bahan maklumat yang you refer apa sahaja. Pada saya semua maklumat yang you rujuk, you kena masukkan dalam you punya bibliografi. Ni keluar bibliografi. Jadi saya boleh skip lah. So you all pun dah tahu mengenai citation and also bibliografi. So sama juga you kena take note lah APA style lah. Kebanyakannya akan guna APA style. Okay. Jadi kalau ada setengah lecturer you dia minta you gunakan selain daripada APA, you boleh gunakanlah MLA. Kita ada banyak. Kita ada lebih kurang 700 tak silap saya writing style ni. Tapi untuk social science punya bidang memang kebanyakannya guna APA lah.
Okay, ni pun saya rasa you all dah tahu APA, American Psychological Association. Okay. Ni pun saya rasa you all dah take note lah dan saya dah maklumkan sebelum ni. Okay, so semua dah faham kan? Semua dah faham kita ada dua kategori lah, two parts yang you kena tahu dan you kena faham, iaitu citation and also reference. Sekejap ya. Okay. Okay, so ini antara common rules ataupun style yang you kena tahu lah. Ni saya rasa you pun dah tahu dah, yang saya dah maklumkan. So apa pun you kena pastikan untuk citation you kena ada maklumat author, nama author untuk you lihatlah. Kebanyakan akan guna surname ataupun last name untuk buat common rules untuk author lah untuk dia buat citation lah. Kalau macam ni saya rasa saya dah maklumkan sebelum ni. Kalau Chinese dia akan gunakan family name lah. Kalau macam apa ni Mak Saleh ni dia banyakkan guna surname ataupun last name. Sebentar ya, kejap ya. Ada urgent call lah. Saya sebut banyak kali call, kejap ya. Okay, sorry. Sebab banyak kali call kan, saya rasa macam ada urgent. Okay, so saya berbalik pada ni. So saya rasa semua dah tahu. So saya tak nak explain the same thing lah dekat you all. Betul tak? You all dah faham kan semua? Ni buku kan, saya dah share dah. Untuk slide EndNote pun dia dah ada. Sebab ada setengah permohonan, dia akan pilih either. Tapi untuk tahun ni, untuk semester ni saya nampak banyak yang pilih kedua-duanya. Maksudnya ada lecturer yang nak student dia tahu kedua-dua software ni. So saya share je lah apa yang dimohon lah. Apa sahaja modul yang diperlukan, saya just share dengan you all lah. Ni buku contoh, jurnal, semua ni saya dah share sebelum ni. Okay, so saya maklumkan balik plagiarism, you kena alert lah, you kena you harap you tak di bawah kategori plagiarism ni. Plagiarism misalnya kalau kita punya paper dah detect sebagai plagiarism, selalunya lecturer you atau your supervisor akan minta you buat amend lah ataupun buat pindaan lah atau pembetulan pada certain statement ataupun you punya paper tu. Okay. So 1088 ni memang dekat UiTM memang kita ada. So 30% you kena pastikan below 30% lah. Jangan 30% ke atas. Okay, so saya dah share dengan you EndNote. So kita akan fokus on Mendeley pula. So memang Mendeley is a free software berbanding dengan EndNote yang memang kita bayar setiap tahun. Ni pun saya dah pernah share sebelum ni. Dia pada saya Mendeley and EndNote ni dia software yang saya rasa ada pro and cons lah. Mendeley ada dia punya kelebihan, EndNote pun ada kelebihan. Cuma untuk saya, pengalaman saya sepanjang saya menggunakan kedua-dua software ni ataupun sepanjang saya bersama dengan, maksudnya saya bagi kelas pada student, lecturer ni, saya nampak Mendeley is more simple than EndNote lah. EndNote dia quite spesifik, dia ada certain fungsi dan ada banyak fungsi dia dalam EndNote. Tapi Mendeley ni dia agak simple dan you all pun saya rasa Mendeley kebanyakannya akan faham Mendeley dululah berbanding EndNote. Even saya sendiri pun, first time saya belajar, saya faham, saya lebih pada Mendeley lah. Banding EndNote tu dia kena banyak kita cuba-cuba dan kita akan tahulah okay fungsi-fungsi dalam tu. Okay.
Okay. So untuk Mendeley. So Mendeley ni dia free, tak ada masalah. Dia boleh cover semua platform lah. Windows, Mac, Linux, mobile, even mobile. Tapi selalunya kita akan guna desktop lah kan. Windows kan. Mac pun ada juga tapi tak ramai lah yang guna Mac. Kebanyakan guna Windows. Okay. So Mendeley is a reference manager allowing you to manage, read, share, annotate and cite your research paper. Okay, sama juga macam Mendeley. Dia the same function lah. Okay, so actually you kena tahu cara you nak manage software ni lah untuk you buat citation and also references. Okay. Okay, so dia ada juga fungsi lain untuk collaboration network. Okay. Okay, so crowdsource database with a unique layer of social research information and open API. Dia itu adalah function tambahan lah. Tapi kebanyakannya akan gunakan function untuk buat citation and also references. Okay. Ini adalah how Mendeley drive researcher productivity. Ini antara fungsi yang ada dalam Mendeley. Iaitu add and organize PDF. Ni semua tahu. Even in EndNote pun dia pun ada fungsi ni, add and organize PDF. Okay. And also you can also read and annotate paper yang you dah masukkan, yang you dah add masuk dalam Mendeley software. And you can also use reference manager ni untuk generate citations and bibliographies in Microsoft Word. Okay. Saya ingat 7,000 citation star, silap 7,000. Okay. So ini yang sebenarnya yang penting untuk kedua-dua software ni, untuk kita generate kita punya citation and also bibliography menggunakan Microsoft Word. Okay. So Mendeley Desktop, free to download, easy to install, okay, frequently updated automatically, okay, user friendly interface. So memang inilah yang selalu kita akan nampak Mendeley. Kebanyakannya orang ramai akan cakap user friendly interface. So, kita lebih faham lah sebab dia simple sahaja interface dia. Okay. So ini tambahan lah, integrate with any word processing software, even bukan saja Microsoft Word, kita boleh juga guna yang lain lah. Cuma mungkin kena setting lah. Tapi saya memang banyak gunakan, saya akan guide banyak kat Microsoft Word lah. Okay, and Mendeley ni pun dia compatible jugalah dengan software-software lain jugalah. Okay. Okay, ni adalah interface Mendeley Desktop. Dia simple kan, kalau you nampak sekali imbas ni, you nampak simple dia punya software. Yang tengah-tengah ni you punya library, sama dengan EndNote. Kat tengah-tengah ni lah library you. Sebelah kanan ni dia lebih pada display punya references untuk selected reference yang kita take ni. Untuk you edit, untuk you baca, untuk you buat notes and so on. So sebelah kiri you ni lebih pada filtering option. Ni you boleh buat filter, you boleh buat tagging nanti, saya akan tunjukkan. You boleh create your tagging untuk you nak organize you punya library. So you punya searching tu lebih cepat lah. Sebab lagi lama you guna software Mendeley ni ataupun EndNote, untuk kedua-dua software ni, lagi lama you guna dia akan bertambah reference you. Mungkin sampai beratus atau beribu. Kalau you baru guna dia sikit kan. Tapi kalau you akan keep on using software ni, continue using, dia akan bertambah dan you kena tahu cara you nak manage you punya library. Macam mana you nak dapat, you nak retrieve you punya paper dalam ni, you punya retrieve references dalam ni. Macam mana you nak buat folder and so on lah. Sebab kalau kita dah lama guna, kita punya artikel atau paper dalam software dia akan banyak. So you kena tahu cara you nak manage you punya library lah. Okay, jangan you masukkan tapi you tak tahu nak manage lah. Kat situ jadi lambat lah untuk you nak buat, nanti untuk you nak buat citation and also bibliography, so jadi you jadi pening kan. So you kena manage jugalah, tahu cara nak manage. Okay. Okay, selain tu Mendeley ni dia ada juga version web version lah macam EndNote. EndNote kita panggil EndNote Online. Kalau Mendeley kita tak panggil Mendeley Online lah, kita panggil Mendeley Web. So fungsinya sama macam EndNote.
kita ada version, online version ni sebenarnya untuk backup lah, untuk kita backup kita punya desktop version. Sebab kalau kalau berlaku masalah kemudian hari, mungkin ada corrupt ke damage ke apa-apa dekat you punya desktop, you tak payah nak pening-pening ataupun you tak perlu nak risau lah. Sebab you ada version web version atau online version, sebab you dah buat sync, you dah synckan dia. Setiap kali you guna, you synckan kedua-dua version ni. So apa-apa yang berlaku antara salah satu ni, selalunya desktop lah. Kalau web ni senang, you ada internet, you boleh access lah version online ni. So saya harap you all kena ada dua version lah. Jangan you rely on desktop saja, takut nanti apa-apa jadi kesian kat you lah. Nanti nak buat citation ni macam mana, susah kan. So you nak masuk dalam, nak manage you library tu ada makan masa juga. So you kena ada kedua-dua version lah. Okay. So untuk download and installation guide ni, so macam biasalah you kena pergi dekat website library lah. Kalau you tak nak pun you boleh pergi dekat Mendeley punya website. Tapi selalu kita akan minta user ke website library sebab kita ada info tambahan lah. Mungkin ada guide yang you boleh refer lah. Okay. So Mendeley web pun kita ada letakkan juga dalam website lah. So once you dah create you punya account, Mendeley account, so you kena register lah. Sebelum tu you kena register. Once you dah register, baru you boleh login masuk ataupun sign in dalam software Mendeley lah. Kalau boleh kalau you dah create desktop ataupun Mendeley, you kena guna satu account lah. So dia boleh mudah you untuk sync lah. Okay. Boleh, saya rasa boleh je banyak account, tapi better you focus on one account, and one account tu lah untuk Mendeley web dan juga Mendeley desktop. So dia lebih sebab you nak sync nanti mudah sebab dia satu account. Okay. So you kena masukkan email and password you want. Tapi password atau ni email ni dia tak adalah you focus on email ATM. Email personal pun boleh juga, tapi kebanyakan akan guna email ATM kan. Tapi saya pun ada juga, saya banyak sangat guna email ATM, saya pun ada juga guna email personal. So tak ada masalah, dua-dua pun boleh. Sebab ada juga student tanya, boleh ke guna email personal? Boleh, tak ada masalah. So untuk web ni, Mendeley web ni, function dia mungkin ada sedikit kelainan lah. You kena explore juga. So ada bahagian add file dekat sebelah kanan kat atas ni. Okay. So untuk add file, you klik saja add, baru dia akan masuk dalam web. Kalau you tak guna desktop lah, kalau selalunya guna web ni, student yang akan guna Mendeley web ni, kalau dia pergi dia tak bawa dia punya laptop dia kan, mungkin dia tertinggal dekat college ke dekat rumah, dia nak guna dekat lab kan, ataupun pusat IT. So dia boleh buka daripada lab tu Mendeley web. So dia boleh continue lah untuk dia masukkan paper dia dalam Mendeley web. So nanti masa dia balik nanti dia boleh sync lah. Dia boleh buka dekat desktop dia. Tapi you kena buat sync lah. You kena sync kan Mendeley web ni dengan Mendeley desktop lah. Okay. Kalau you dah masukkan ni, nanti kat desktop nanti you buka, you sync kan dengan Mendeley web. So dia akan sync each other lah. So you boleh organize you punya dalam dia macam ni lah untuk web. So ni untuk desktop lah. So Mendeley desktop ni you kena gunalah satu account yang sama dengan Mendeley web. Okay, masukkan email address dan juga password. Ini adalah fungsi untuk you guna ataupun manage you punya Mendeley desktop lah. Kalau nak add dalam ni, actually kita akan guna file, add file lah. Ni kalau you nak create you punya library dulu, ni adalah cara dia lah. Import. Okay. Okay, so ni antara fungsi lain nak manage you punya reference group,
You boleh create you punya folder. Okay, you boleh open, you boleh buka PDF you. Sama macam EndNote juga. Cuma kat sini Mendeley ni dia boleh favorite kan. Dia boleh tick baca tak baca. Yang hijau ni kalau you klik dia akan untick, meaning that you tak baca lagi, ataupun kalau you dah baca you boleh hijaukan dia. So macam dia bagi kat you icon ni untuk mudah you lah, untuk you manage you punya library lah. Okay, documents can be marked read or unread. Okay. And also you can filter by author. Ni kalau macam dia macam alam macam on database. Kalau you nak focus on author, you nak search by author saja, you boleh filter by author sebab dia akan keluar apa sahaja reference yang you masukkan, dia akan appear dekat nama semua, dia akan keluarkan senarai nama kat sini. So you boleh focus on certain author sebab mungkin dalam you punya library kemungkinan you tak perasan author ni yang banyak buat research on you punya issue yang you punya topik lah. Jadi kalau you klik salah satu ni dia akan appear reference untuk author tu. Kalau you klik ni kemungkinan ada 2, ni ada 3, ni ada 1, ni macam tu lah. Okay, so boleh nampak lah. Ni tag ni kalau you nak create tag, dia akan appear dekat bahagian filter nanti. Okay, you nak buat tagging nanti, nak tag FYP you ke ataupun assignment, you nak asingkan assignment ataupun mengikut you punya code, you punya kursus kan, ataupun program you boleh buat tagging juga kat sini. You just type je, nanti dia akan appear dekat sini lah. Okay, ni watch folder. Ni lebih pada fungsi dia akan auto masuk dalam you punya Mendeley desktop lah. So you kena set lah. Kena set dia punya ni, you kena ingat lah tools, dekat bahagian tools, option, watch folder. So you pilih je folder yang you nak buatkan sebagai, you nak setkan sebagai watch folder. So dia akan auto lah masuk Okay, you boleh juga baca and highlight. Okay, highlight and annotate, buat notes, boleh buat general notes, boleh guna general notes and also private annotation lah. Okay, saya tunjukkan secara hands-on lah. Okay, ni kalau nak buat literature search pun ini kiranya ni tambahan lah. Kalau you nak search dalam Mendeley ni pun you boleh buat. Dia nak search dekat WorldCat ke kan. Dia ada tapi jaranglah orang guna. Kebanyakan orang akan guna daripada bahan yang dia download dan dia masukkan ataupun dia import daripada online database. Ni kira tambahan lah. Kalau dia nak dapatkan dalam ni, so you boleh jugalah guna function ni. Okay. Ni details dokumen ni you boleh nampak lah nanti untuk in future kalau you nak melalui URL setiap reference tu dia akan bagi kat you lah. Depends pada on metadata yang you dapat, yang you masukkan tu. Okay. Kebanyakan on database dia akan ada lah DOI ni. Okay. So kalau in case yang tadi tu kan, kalau you enter DOI ni kadang dia akan bantu you untuk dapatkan missing info kan. Dia ada juga function dalam Mendeley ni lah untuk bantu lookup ni dia akan search untuk dokumen details you lah. So okay, ni untuk install web importer. Mendeley web importer ni dia adalah satu function yang you boleh add extension you untuk memudahkan you menggunakan Mendeley web lah. Dia akan link kepada Mendeley web you lah, Mendeley web importer ni. So nanti you boleh install untuk memudahkan you untuk you masukkan. At the same time kalau ada full text dia akan sekali masuk dalam library Mendeley web you tu. Dia lebih mudah lah sebenarnya. Grab citations of the web helps you grab citations. Okay, to install the web importer, drag and drop the bookmarker tu. Dia akan ada ikon ni lah, nanti saya tunjuk kat you. So you just pinkan lah, so senang you nak guna nanti So ni klik, ni web importer lah. Kalau
Untuk SendDirect ni saya nampak dia akan link daripada SendDirect ni, dia ada function, dia akan bersama dengan Mendeley Web Importer ni lah. Tak semua database yang boleh yang dia boleh detect lah. Okay. Tak apa, saya proceed je. Okay. Ini PDF lah. Kalau untuk Mendeley Web, you boleh check sama ada dia ada PDF atau tak. Okay. Okay. So you, macam saya cakap tadi lah, you boleh synckan Mendeley Desktop dengan Mendeley Web. Ini kalau nak buat citing lah dekat Microsoft Word. So you kena install dulu Microsoft Word plugin dekat you punya Word. Kalau you tak install, dia takkan appear dekat bahagian references tab ni. Kalau you nak pastikan Microsoft Word ada, Microsoft Word plugin untuk Mendeley ni ada dalam Word you tu, you kena pergi dekat bahagian references. You akan nampak insert citation untuk open Mendeley ni. Kalau macam ni ada ni, meaning that adalah maksudnya dalam Word itu okey lah, you boleh guna Mendeley itu untuk buat citation dan juga references lah. Okay. Dan juga bibliografi. Okay. Okay. Ini kalau dalam untuk you nak search references dalam untuk buat citation, you boleh buat searching jugalah. Okay. And then you boleh, once you dah buat citation, baru you boleh insert you punya bibliografi. Sebab untuk yang saya nampak perbezaan EndNote dan juga Mendeley, EndNote ni dia kalau you klik saja insert citation ataupun add citation, dia akan bersama dengan references ataupun bibliografi you. Tapi untuk Mendeley ni dia berasingan. Jadi kalau Mendeley dia takkan keluar bersama. You kena klik insert bibliografi ni baru dia akan appear semua references yang you buat citation tadi. So, saya rasa okey juga, depends lah tapi kalau macam Mendeley ni, you focus on citation, once you dah settle buat citation semua, and then dah habis, last tu you boleh pergi dekat last page tu, you just klik sahaja insert bibliografi, dia akan keluar semua bibliografi yang you buat citation tadi tu. Dia akan keluar ke semua lah. Okay, setengah tu, kalau setengah tu dia buat citation mungkin dia nak edit balik semua kan, mungkin you kena update pula dekat insert bibliografi ni. So macam 2-3 kali kerja. Ada setengah tu dia nak fokus citation dulu. Dia buat semua dah settle, dia buat citation. Last tu dah okey dah, semua dah final, dah citation pun semua dah okey, complete semua. Baru dia akan klik insert bibliografi dekat last page. Barulah semua. Jadi tak perlu dia nak update banyak kali dekat bahagian bibliografi ni. So dia lebih mudah kat situ lah, yang jenis yang dia nak fokus satu-satu lah. Okay. Kalau dia nak tengok sekali boleh, tak ada masalah, dia boleh dia buat satu citation, dia klik terus insert bibliografi ni, dia akan keluar dekat bahagian last page tu. Kalau you tick kat situ so you kena update lah kat situ Okay, so ini untuk Mendeley lah. Kalau dekat website Mendeley ni actually you boleh buat searching juga dan dia akan masuk dalam Mendeley Web. Kita panggil Mendeley Resource Catalog Okay. Itu antaralah fungsi yang you boleh guna dalam Mendeley Web. Okay. So setakat ni ada soalan untuk Mendeley Web? Okay, tim saya dah masuk dah. Azhari, thank you. Dia cuti ni, so thank you lah sebab bantu saya Setakat ni semua faham Untuk Mendeley ada nak bertanya tak? Ikutlah tak faham ke apa ke, sebab saya rasa you all dah nampak sebab you dah belajar dengan saya untuk modul EndNote kan. So ni Mendeley pula, tapi dia tak berat tau. EndNote dia berat sikit. So Mendeley dia macam simple, so mungkin you dah lebih nampak lah Betul tak? Betul tak? Apa ni? Amirul Hafiz, okey tak? Amirul, yang lain siapa lagi? You all dah guna EndNote kan? Dah start dah guna? Saya guna. Dah, okey. So Mendeley ni you all belum guna lagi lah? Belum cuba lagi Dah cuba dah. Oh dah cuba. Siapa yang dah cuba? Nas siapa ni? Nama dia tak okey penuh. Nazmi Husaini. Nazmi. Okey, Nazmi dah guna, maksudnya dah ada dua software dalam PC you lah, laptop you. Ya. So you boleh tak apa, you boleh cubalah. Kalau you guna dua-dua pun boleh, tak ada masalah Nazmi. Cuma you kena dekat part
word tu lah. You kena enablekan salah satu. Nanti saya cuba. Saya dah cuba dua-dua. Saya lebih suka pakai Mendeley. Memang kebanyakannya akan prefer Mendeley berbanding EndNote. Memang macam tu. Sebab even saya sendiri pun saya suka, kalau lah saya ada buat apa-apa task yang saya kena buat, untuk saya kena buat reference kan, untuk saya punya nak kena present apa ke slide saya tu, saya kena buat reference juga kan. So saya akan guna Mendeley juga. Secara automatiknya saya akan buka Mendeley dulu kan. Tapi taklah kita nak pilih mana, tapi kita dah terbiasa, maksudnya kita dah mudah, kita rasa senang, selesa dengan Mendeley kan. Tapi ada juga dia setengah user ni dia dah biasa dengan EndNote, dia suka EndNote. Ada. Sebab ada setengah seorang lecturer ni dia setiap tahun dia bagi user dia, student dia masuk kelas mesti Mendeley, mesti EndNote je. Dia takkan try untuk Mendeley. Dia mungkin pada dia EndNote tu mungkin banyak function kan. So mungkin dia pun dah biasa EndNote, mungkin apa-apa student tu boleh refer dengan dia lah kan. Tapi yang seorang tu je lah lecturer tu, yang lain tu ada yang pilih Mendeley je ataupun ada yang pilih dua-dua sebab dia nak use student itu tahu kedua-dua software tu dan boleh buat pemilihan lah. So ada masalah, in future dia dah tahu dua-dua software ni. Okay. Dah semua memang EndNote lah, Mendeley kan. Okay, so macam biasalah kalau you nak install Mendeley, you pergi dekat website library, website main library pun tak ada masalah. Tapi kalau untuk kami, saya akan tunjuk website saya lah, website PST. Dia pergi je kat bahagian research, dia pergi Mendeley. Dekat appear Mendeley software, info, dan you boleh terus download lah. Based on you punya laptop lah. Kalau you guna Windows, you terus download kat sini, Microsoft Windows. Kalau you guna Mac, you download kat sini kan, ataupun Linux. Dia simple je, dia just download, siap. And then you terus dia register and you sign in. Once you dah download, you kena buka lah dia punya installer tu untuk you download, dan dia akan appear lah macam icon Mendeley desktop. Okay, so once you dah buka, dia akan keluar macam ni. Once you dah register lah, okay, saya create sign out. Okay, kalau you first time user, you kena register lah. Kalau you tak register, macam mana you nak masuk? You kena sign in tu based on email yang dah didaftarkan lah. So saya masukkan saya punya Mendeley. So make sure you guna satu account lah, lebih mudah untuk you nak sync kan you punya account version dengan web version dengan web version dengan desktop version. Okay, kalau nak stay sign in, you just klik ni. Okay, so dia akan keluar macam ni, selalu dia akan keluar macam ni, dia akan appear macam ni. So you kena pastikan citation plugin for Microsoft Word ni dia install lah. Kalau dia mention uninstall, you klik saja kat uninstall ni, so dia akan install sekejap je. Klik saja dia terus install dekat Word. Dia, saya nampak software ni dia macam ringan sikit lah berbanding EndNote. EndNote pada saya berat sikit lah, kalau you install dia takes time sikit. Kalau tapi dekat EndNote tu dia tak perlu nak plugin, dia auto kan. Dia punya software tu dia akan auto lah. Kalau Mendeley dia akan, you kena klik saja install kat sini. So dia akan install untuk you. So okay, dia bagi kat you tour sikit, tour untuk function dia. Ada help button ni, kalau ada masalah you boleh cuba gunalah button help ni. Okay, ni adalah interface Mendeley lah. Dia simple, kalau you tak pernah guna, dia akan kosong lah. Kalau you dah guna, once you dah masuk account you tu, dia akan maintain, appear, akan berada dalam you punya library. Kita panggil library lah. Sama macam EndNote, ni library you. Okay, so macam ni nak guna Mendeley. Okay,
Actually you kena ada artikel lah, macam biasalah kena ada artikel untuk you masukkan dalam ni. Selalunya kita akan add artikel macam EndNote sebelum ni. Kita add file ni, meaning that kita add satu artikel, add folder. You boleh add menggunakan folder. Dalam folder itu dah ada semua artikel you, mungkin FYP punya folder. So you boleh guna add folder punya function. Okay, watch folder ni yang you kena you kena set folder mana yang you nak jadikan dia sebagai watch folder. Mungkin in future you punya folder tu ada penambahan artikel, you add masuk di dalam folder tu. Watch folder ni kalau you set, dia akan detect dan dia akan auto masuk lah. Okay. And then ni kalau you punya references tu tak ada dalam bentuk PDF. So you boleh create references manually lah. Okay, so saya tunjukkan setiap nilai. Okay, so kalau you nak add file, add artikel, just klik je add ataupun klik je kat sini pun boleh. Dia auto add file tu. Kalau you nak add lain ni, you add folder ni, kena klik kat sini lah. Ataupun sebenarnya kat sini pun boleh. Add file, klik je file, dia akan keluar juga. Cuma nak cepat, kita pergi kat sini je lah, senang kan. Kalau folder, ni kalau folder kat sini lah, you nak create folder kat sini. Kalau create folder, you boleh, ni saya yang create semua ni. Kalau you nak masukkan folder, you nak buat banyak folder, you kena klik kat sini lah, so dia akan create folder kat sini. Okay. Ni yang you kena sync nanti dekat Mendeley web nanti. Okay. Jadi saya tunjukkan lah nanti Mendeley web, saya tunjuk dulu you nak guna Mendeley desktop ni. Okay, so kat sini, you ambil add file dulu. Klik je kat sini, pilih artikel yang you nak masukkan. Sebagai contoh saya ambil salah satu. So dia masuk dah. Dah. You klik je kat sini, dia akan appear dekat bahagian details ni lah. Ni actually panel ni dia macam EndNote juga. You boleh besarkan ataupun dia terus tak nampak kan. You kena at least ni minimum lah. Ni pun you boleh besar dan kecilkan dan minimizekan lah. Okay. So kat sini ada button, ada ikon yang fungsi untuk star ni. Mungkin ini favorite paper you untuk you rasa inilah paper yang you nak buat citation. Nanti you boleh lah gunakan you boleh set sebagai favorite. Ataupun hijau ni, meaning that kalau saya antik dia akan jadi macam ni. Meaning that you tak baca lagi lah. Klik sini, you dah baca. So you boleh nampak dan you boleh sort nanti kalau dah banyak lah. Saya cuba gunakan add folder pula. Semua pun dah terror dah ni. Ada yang dah cuba tu, okey lah, good lah, you dah sebelum kelas you dah download dan juga you dah cuba. Yang tu saya memang suka lah, kalau student dia dah buat macam tu lega sikit lah. You dah boleh nampak lah. So saya ambil lah saya punya ni. Okay, so dia akan apa saja artikel dalam folder tu dia akan masuk lah. Okay. So kat sini, contohlah you dah buat favorite ataupun hijau ni, saya buang yang mana saya tak baca lagi contoh. You boleh sortkan dia. Ataupun you boleh sortkan yang mana you dah baca. So kat sini lebih mudah lah yang you nak trace artikel yang you dah baca ataupun you nak yang mana yang you memang yang you nak finalkan untuk you masukkan dalam citation. So you boleh gunakan function ni lah, kedua-dua function ni. Okay, ni adalah info untuk artikel ni lah. Kalau you klik ni, dia akan keluar dekat sebelah kanan dulu lah, details dia. Okay. Details ni penting untuk you semak lah. Sebab kalau you tak semak sebenarnya takut juga sebab you nak buat citation dengan references ataupun bibliografi. Kalau maklumat tu tak betul, jadi tak betul lah you punya citation and you punya bibliografi tu. So you kena buat semakkan lah untuk setiap references yang dimasukkan dalam library ni. Okay. So kat sini boleh nampak strategic challenges ni. Klik je 2 kali. Saya klik 2 kali kat sini. So dia dah terus.
Kalau you nak buka, saya rasa kalau nak buka kat sini pun boleh juga. So ada dua cara lah. Selalunya akan klik 2 kali je. Kalau EndNote dia tak boleh klik 2 kali kan. Dia kena pergi dekat sini kan, kat details tu kena open by PDF. Tapi untuk Mendeley ni you boleh terus je klik kat sini. Klik 2 kali dia akan appear artikel PDF ni. Jadi you boleh baca lah. Sama macam EndNote, you boleh baca dan juga boleh highlight. Klik saja kat sini, highlight ni. Kita akan highlight teks kan. Sebagai contohnya, saya highlight yang ni. Okay, so sebab saya by default dia akan keluar kuning lah. Yang bestnya dekat Mendeley ni dia tak macam EndNote. EndNote satu color saja kan. Kalau Mendeley dia ada banyak color. Boleh gunalah color lain. Okay, sebagai contoh. Saya guna color lain pula. So you boleh banyak color dalam ni yang you boleh cubalah. Okay, you boleh color. Tapi janganlah color semua kan. Yang mana poin-poin penting yang you rasa you nak masukkan dalam you punya paper ataupun untuk citation, untuk statement ni untuk buat citation kan. Mungkin you boleh lah highlight ataupun notekan dia kan. You boleh buat note kat sini. Boleh kita review kan. Contoh lah. Okay. And then you boleh, nanti you dah tutup je kan. So you tutup sini. You buka balik. Dia still ada. Dia dah macam auto save. Kalau EndNote, dia kena klik save kan. Takut dia takkan save. Kalau Mendeley dia macam auto save. So kalau you nak baca balik, you boleh buka balik. Ataupun dia pergi dekat bahagian sebelah details ni ada notes. Dia akan appear dekat sini. Dekat bawah general notes ni. Kita panggil private annotation. Kita buat annotation kat sini kan. Notes ni sebenarnya you boleh buat je apa-apa info yang you nak. Mungkin you takut you lupa kan. You kata ni untuk you punya FYP ke apa-apa kan. For FYP. Contoh lah. Okay, contoh. So you boleh buat apa-apa note. Panjang pun saya rasa you boleh. Saya tak pastilah. Tengok. Dia panjang mana pun boleh. Buat isi dalam ni pun boleh. Tapi cara kita akan buat notes apa-apa kan. So general notes ni pun bagus lah. Dia adalah perbezaan dekat EndNote dengan juga Mendeley. Tapi memang kebanyakan akan guna Mendeley. So you boleh buat notes and also boleh buat annotation. Di content ni lebih pada dia tak ni Dari sana tu dia appear, dia akan keluar macam you punya table of content lah. Dia depends pada paper yang you download ataupun yang you masukkan dalam Mendeley. So dalam ni actually you boleh buat note, you boleh highlight, you boleh colorkan dia, dan ada juga yang lain lah. You boleh guna tangan ni kan. Untuk you ni tak nak guna ni, you boleh guna yang pen ni. And then you boleh zoom kan, besarkan and boleh kecilkan. Okay. Ada setengah artikel tu dia font dia kecil, you tak boleh nak baca, you boleh besarkan lah. Okay, boleh full screen kan. Ada banyak function yang you boleh cubalah. Okay. Tu yang saya tutup ni. Yang pentingnya untuk you baca ni, you kena pastikan you kena tallykan lah maklumat ni dengan artikel ni. Takut juga tiba-tiba you masukkan tu tak sama artikelnya berlainan. Takut dia keluar lain kan. So you just buat semakkan lah kat sini. Ni. Tapi kalau kat sini saya nampak details ni dia keluar macam je kan. Ni. Kalau you nampak dah ada, sebab dia simple je. Dia tak macam EndNote macam banyak info lah. Macam ni je, kat sini je. Kalau you nak edit pun, edit je terus kat sini. Dia simple je. Edit je kat sini. Ini yang ini kan mandatory ataupun data entry yang penting lah. Yang wajib you kena masukkan. Okay. Sebab dekat type ni, kalau in case lah
You check ni bukan jurnal artikel, ni buku sebagai contoh. Dia boleh pilih book. So dia akan bertukar lah dia punya kategori writing style tu. Okay. Hari ni jurnal artikel. So you boleh buat semakkan lah. Yang penting kena semak lah. Pastikan maklumat ni semua betul. And also you boleh view secara by defaultnya dia akan appear library as table macam ni. Kalau you nak tengok you punya citation, library as citation, you klik je, dia akan appear nampak sikit. Dia akan appear macam ni. Ini you punya bibliografi you lah ataupun references you nanti dekat last page tu dia bentuk ni. Kalau you tengok macam lopong-lopong tak maklumat tak lengkap tu you kena edit lah. So you boleh juga view as citation, library as citation. So dia boleh nampak lagi. Edit ni dia akan update lah info ni dalam ni. Okay. Ataupun kalau saya nak cepat kan, saya tak nak guna Word tu. Saya boleh pergi kat sini, saya boleh right click, saya boleh copy as formatted citation, saya boleh terus paste dekat Word saya. Itu kalau yang simple punya assignment. You boleh gunakan, saya memang guna tu je kalau saya tak buat research kan. So saya guna macam tu je lah. So saya right click balik, saya paste, keep source formatting. So dah jadi citation saya lah, saya punya references lah. Okay, kalau semua boleh. Copy as formatted citation. Right click, paste. So ni lah you punya references untuk assignment ataupun you kena buat literature review ke apa-apa kan. Yang simple punya, dia bukan research punya ni, you boleh guna macam ni lah. You copy references saja. References ni kita panggil ni references lah. Kalau dia bersama dengan citation, kita akan panggil bibliografi lah. Tak, saya silap pun. Betul. Ni references ni sebab bersama dengan citation ni. Kalau macam ni kita panggil bibliografi lah. Okay. So saya patah balik, saya view balik yang asal dan put as table. So kat sini selain daripada add file folder, you boleh set juga untuk watch folder. So you kena set lah folder mana yang you nak buat citation, yang you nak buat watch folder. So saya ambil dua ni. Saya klik OK. Nampak tak dia masuk? Dia auto masuk. Kalau saya ada tambahkan apa-apa, dia SDI 2. SDI 2 tadi. Okey, saya ada masukkan. Saya akan tengok balik. Selalu dia akan masuk lah. Saya klik juga sync. Masuk. Lalu dia akan masuk lah. Saya takut dia sorry. Watch folder ni kan. Tadi SDI tadi. Saya masuk, saya klik dua ni kan. Okay. So kalau ada tak yang tajuk tadi, saya ingat tajuk dia ni, graduate employability. Ada, saya tak nampak. Banyak lah yang nampak ni. So
Macam tak nampak tadi macam ada kan. Mana? Ni. So dia ada. So in case lah you macam you tak sure kan. You takut tak masuk, you boleh simkan lah. Ataupun you boleh semak dekat bahagian you boleh buat searching kat sini. Mungkin banyak artikel you kena scroll so you tak nampak. So you boleh buat search kat sini lah. Okay. Tu untuk function add entry manually. Tapi ada, untuk watch folder. Ada setengah tu dia tak berapa nak yakin kan. Mungkin setengah tu dia suka nampak. So dia boleh add file ataupun kalau dah add folder tu you kena guna watch folder lah senang kan sebab you dah ada you dah add semua folder dan cuma ada 1-2 yang you kena masukkan. So you boleh guna watch folder ataupun you boleh add asing lah, add file. Okay. So apa-apa bergantung pada you, cara you nak manage ataupun you nak masukkan artikel dalam ni. Okay. So untuk you masukkan pula daripada on database, kebanyakannya memang akan gunakan function add file atau folder. Okay, tapi ada juga yang setengahnya dia tak nak baca artikel, dia nak buat references saja ataupun citation. So dia boleh je masukkan metadata ataupun details artikel tu without PDF file. So tak ada masalah sebenarnya. Yang ada PDF ni lebih pada bonus untuk you boleh baca dan you boleh buat editing lah dalam tu ataupun you nak in future you boleh semak balik ataupun you boleh refer balik artikel tu. Tapi kalau yang tak ada tu dia boleh add kemudian lah, dia masukkan dulu maklumat. Okay, sebagai contoh saya buka online database. Saya buka aplikasi sini lah. Dia dekat website library je. Okay. So mungkin sambil-sambil tu boleh sama-sama dengan saya lah untuk buat searching dekat online database. Kalau yang mana belum habis buat searching artikel, so you boleh cuba dengan saya lah. Slow internet tapi saya punya you all cuti semester dekat rumah je lah. Tak pergi mana? Cuti sem. Rest je lah. Ke balik kampung lah. Kalau yang duduk kat college mungkin diorang balik rumah lah. Sekejap ni saya punya internet ni macam takut you all hilang daripada saya. Duduk kat rumah je. Maksudnya rehat lah ya, seminggu je kan. Tak adalah macam kat lama kan. Tapi okey lah untuk you rest. Cuma tu lah sekarang ni kan PKP fasa 4 lah, kira ada setengah you all ni masih ODL. So macam keadaan dekat UiTM ni, kampus ni dia tak macam dulu, tak meriah macam dulu. Sunyi jugalah. Tapi okey lah daripada tahun 2020 time PKP fasa 1, 2, 3 tu, ni kira macam ada juga nampak student dekat kampus. Mungkin semester akan datang, mungkin tak tahulah, mungkin semua kena fizikal kan, tak pastilah. You all prefer mana? ODL ke ni? Semuka, fizikal? Fizikal. Oh, tapi ada tau, tak pasti siapa yang buat survey. Dia ada buat survey kat user, dekat student. Saya tak pasti UiTM ke? Saya lupa dah. Ada management saya lah. Dia kata half daripada student dia orang dah prefer ODL dah. Maksudnya setengah 50% ODL, 50% fizikal. Dah tengah-tengah dah, macam ada yang selesa dengan ODL. Memang ada dah student dah selesa dengan ODL. Okay. Tapi itulah, saya pun suka fizikal sebenarnya. Kalau ODL ni mungkin kita boleh pluskan lah. Kita hybrid, asal ni hybrid kan. Mungkin tapi fizikal tu pun perlu, saya rasa perlu jugalah kan. Untuk you nak berjumpa apa-apa, nak bincang kan. Kalau dalam
kuantiti yang sikit tu saya rasa okey. Kalau yang mungkin ramai sangat tu mungkin boleh buat online ODL lah. Itu depends pada ni lah. Ada apa? Lecturer ataupun management kan. Okay, so saya tunjukkan sikit lah. Itu saya tunjukkan EndNote kan. So ni saya tunjukkan untuk mendelik. Saya cuba send direct. Macam mana? So saya rasa you all pun dah biasa kan dengan database ni. So ada banyak database yang you boleh guna lah. Okay. Tapi yang popular ni memang Send Direct lah. Banyak student suka guna Send Direct. Send Direct. Kalau you student FSKM, you kena guna ACM ACM Interlibrary. ACM. Itu ACM problem. Ni saya rasa dah okey lah kot. Saya kena masukkan ID password tu. Okay, apa dah? 12 lebih ni. Okay. Jadi saya terus search lah saya tak ni. nak tunjuk macam mana you nak masukkan references ni dalam Mendeley lah Mendeley desktop. Okay. saya tak tahu kenapa suara saya tak ni sangat. Okay. So macam nak masuk dalam Mendeley web. Mendeley desktop. Okay. So Mendeley desktop ni you just pilih contohlah kalau you nak satu. You tak perlu nak tick ni. You just pergi dekat sini. So you kena ambil apa? Kalau you ingat, kalau untuk EndNote, selalu kita akan guna apa? You export citation to RIS kan? Okay, klik je RIS. Sebab RIS ni memang selalunya memang reference software manager ni dia akan support untuk RIS format lah. So macam saya ada EndNote juga dekat saya punya laptop. Jadi dia akan maksudnya dia akan keluar ikon ni. Kalau ikon ni dia akan ke EndNote. Klik dia akan ke EndNote. Jadi saya nak ke Mendeley. Macam nak buat? Okay, saya bagi tips kat you. You boleh pergi dekat download you punya download folder. You boleh pergi dekat yang dia detect sebagai nak masuk dalam EndNote. You kena right click, you pilih open with ni, you ambil Mendeley desktop. Okay, baru dia masuk. Tajuk apa tadi? Safe play kan? Ni safe play, reinforcement learning. Okay. Okay, cuma dia tak ada, bezanya dia tak ada dia tak ada PDF lah. Sebab kita import saja, kita export saja. Okay, kita export, meaning that kita hanya export maklumat artikel tu untuk you nak buat citation and references without you nak baca ataupun buat edit ke highlight ke. So tapi you jangan risau sebab you boleh melalui URL yang dia bagi dekat details ni. In case lah in future tu you nak pula artikel, you nak pula PDF untuk artikel ni. So tak ada masalah, you boleh pergi saja dekat ni. So dia akan ke Send Direct punya artikel ni. So you boleh klik saja view PDF and you download. Okay, you download contoh ni in future lah. Kita dah access dulu dah. Kalau dia keluar macam ni yang saya pening ni. Alamak, sekejap Kan memang tak ada PDF. Boleh je. Kalau kat sini tak detect. Sorry Mana tadi ni. Okay, dia pergi dekat yang tadi tu kan. Okay, kalau you look up kat sini UI ni, dia akan keluar untuk dia pergi pula dekat URL. Dia akan keluarlah URL yang ada artikel tu. Okay, tadi saya pergi sana tadi kan, sepatutnya dia ni saya pergi try linking hub tu. So dia ada dua database dekat Send Direct dengan dekat linking hub. Saya tak tahu Send Direct juga, sama je dia punya tu. Okay.
Dia akan keluar yang ni kan. Saya tak pasti kenapa dia. Okay, dia kena klik kat sini tadi full text tadi dia keluar kat sini. Kat sini lagi. Okay. Buka mata dia kat sini. Klik je kat sini. Saya semua ada sebab dia dah keluar kat situ. So you klik je view ni. Contoh you nak download Kalau dia tak keluar view tu, full text tu you kena pula search pula kan. Susah pula kan macam tu. Kenapa dia tak ni Sekejap. Sepatutnya dia akan terus sebab saya dah buka SendDirect ni. Kalau tak boleh ni susah sikit lah. You kena pergi pula, kena search pula yang ni. Saya tak nak search tapi saya pelik kenapa dia tak boleh. Kalau dah berlaku kan, terpaksalah you search dekat sini. Kalau you tak nak dia keluar banyak, you kena guna quotation mark. Tak rasa sebab apa dia jadi macam tu. Sebab saya dah login dah. Okay. Saya akan keluar lah actual phrase ni. Okay. You boleh pilih and you download. Kalau tak boleh juga, you terpaksa search balik dekat SendDirect. Okay. Dia dah stay straight. Dia tak nak melalui itu. Dia nak melalui you login dulu kat SSS. Kalau berlaku situ, you terpaksa gunakan quotation mark lah. Kalau you tak guna, takut dia keluar banyak result nanti. So, ini adalah artikel tadi yang you nak download. Kemudian kan. Okay. Contohnya, saya terus je download ni. Okay, macam mana you nak masukkan? Sebab dah ada metadata dia tu. Dah ada details dia. So, kat mana you nak masukkan? You pergi dekat details dia ni. Dia dekat belah bawah yang you boleh masukkan add file. You klik saja kat sini. You kena pastikanlah artikel yang ni. Artikel yang you download tadi. Okay. Klik je open. So dia dah ada appear. So nampak automatic dia akan ada icon PDF ni. Sebab tu dia tak ada masalah sebenarnya kalau you nak export terlebih dahulu. Kadang-kadang ada setengah student ni dia dekat lab kan ataupun kat lab pun dia boleh guna Mendeley Web. Dia nak export dulu daripada on database ke Mendeley Web. Tak ada masalah, dia boleh export dulu. In future nanti mungkin dia nak baca, dia boleh pergi dekat URL yang dia bagi ni. Tapi you klik kat DOI lah kalau tak ada mention URL ni. You boleh guna DOI function untuk dia look up dia punya URL untuk artikel tu. So baru you boleh download kemudian lah. Okay. So dia macam bantu you sebenarnya export ni. Okay. Ini untuk kalau untuk SendDirect ni, kalau banyak you boleh tick. Contoh you boleh ni sebab saya okay. You boleh tick melebihi satu. Kalau nak melebihi satu untuk export, you boleh tick contoh 2 ni, you klik sahaja export kat sini. So dia akan keluar untuk you. Contoh okay, dia keluar macam tu citation ni, saya klik je RS. So dia akan appear macam ni. Saya kena open with Mendeley desktop. Okay. Kalau dia tak keluar open with Mendeley desktop tu, you kena pergi dekat bawah ni. Choose another app. Sebab yang ni kalau you tak buat macam you tak pernah guna, you tak pernah buat open with Mendeley desktop ni, you kena choose kat another app ni untuk dia appear dekat depan ni. By default ni. So you boleh senanglah open with terus Mendeley desktop. Okay, so dia dah appear. Yang mana yang saya baru masuk tadi ni, yang tak ada ni lah PDF tadi. Kalau sama. Oh, saya ambil silap ni. Yang ni kot. Oh, saya ambil tajuk yang sama. So, macam ni kan. So, in case lah, kalau you takut ada duplicate kan, sebenarnya dekat Mendeley ataupun EndNote pun sebenarnya dia ada function untuk you check duplicate. Mendeley pun sama, dia ada function. You just klik saja tools, check for duplicate, dia akan appear macam ni.
So you just click je confirm merge. Okay lah, so you kena merge lah ni semua ni. Click je, you can safely merge them to duplicate in this set. Click je for confirm merge. Okay, pergi kat sini balik, all document, dia dah merge kan dah. Sebab dia maklumat yang sama kan, jadi tak ada masalah. You just merge kan saja. Kemungkinan kadang-kadang kita tak perasan kita termasukkan add 2 kali artikel yang sama. Memang pernah berlaku macam tu kan, kita tak perasan. Jadi kita boleh check for duplicate kat bahagian tu sini lah. Okay. Okay, ni yang tak ada PDF lah. Okay, ni hanya untuk you buat citation and also references. Okay. Untuk send direct dah. Kalau database lain pun sama. You boleh guna untuk you export references yang ni, yang ada dalam ni, yang relate dengan you punya topik ke dalam Mendeley. Ni SCM saya tunjuk dua kan, sebagai contoh. Saya just buat searching je sebab nak tunjuk kat you macam mana you nak masukkan export. Jadi saya guna send direct tadi. Okay, so saya harap you all pun clear lah bila nampak. Okay, kalau untuk SCM, setiap database ni dia ada dia punya interface perlainan dan ada juga setengah tu dia tak guna macam LIS format yang maksudnya export. Sekarang you boleh cuba export citation juga. Okay. Kat sini, okay, dia akan keluar 3. Kalau EndNote, for sure dia dah ada EndNote. Kalau untuk Mendeley, you boleh je gunakan EndNote sebab nanti you boleh open with saja. Okay. You boleh aja ambil EndNote tapi you kena open with. Okay, open with Mendeley Desktop. Okay, tajuk tadi. Computer science ni. Computer science. Besarkan sikit. Computer. Tak masuk tadi. Kenapa dia keluar macam ni kan? Kita lihat sikit. Masuk. Sekejap Open with Mendeley Desktop. Okay. Dia tak masuk Okay, kalau berlaku macam tu mungkin dia tak support untuk EndNote. Saya ni suka mencuba kan. Kadang-kadang dia support, setengah database tu dia support. Kalau dia tak support, don't worry, tak ada, yang jangan risau. Computer science ni, klik je export, you ambil big text pula. Saya nak cuba tengok. Okay. So untuk EndNote, untuk database ni dia tak boleh guna EndNote punya export citation using EndNote. Dia kena guna yang lain lah. So you kena cuba, you tak boleh try sekali, you kena try tengok yang lain. So ada setengah database dia support juga untuk big text. So kalau you klik je big text, dia akan appear Mendeley kan. So kalau macam kita tahu lah ini Mendeley, dia support Mendeley big text untuk dalam SCM ni. Klik saja. So dia dah masuk dah. Okay. So you kena cuba tengok. Ada setengah database dia support selain daripada EndNote. Dia support big text. Ada setengah tu dia support yang reference manager. Dia akan mention yang tadi yang ni kan. Ada setengah tu dia support yang ni SCM saya tak. Ada setengah tu dia guna nama lain lah. Istilah yang ref manager. You boleh cuba. Okay. Okay, ni untuk SCM. So untuk yang lain pun saya tak nak tunjuk satu-satu. Saya rasa you boleh cuba. Janji kalau dia masuk tu dia dah support lah. Dia kena maksudnya RIS. Kebanyakan RIS lah format. Big text untuk certain database. Okay. Even you boleh juga melalui Google Scholar. Tapi Google Scholar ni saya tak,
galakkan sangat lah. Saya prefer you guna on database, tapi saya just nak tunjuk lah fungsi yang dekat Google Scholar ni. You boleh export juga muka and Mendeley lah. Okay, so untuk Mendeley ni sebenarnya, yang ni saya ada edit setting ni. Setting ni dekat sini, di mana you boleh setkan bibliography manager ni, by default dia letak big text lah. Ini sebab saya tukar kan. So dia sebenarnya dia boleh. Untuk EndNote, kalau you guna EndNote, dia boleh terus set sebagai bibliography manager you EndNote. Tapi kalau untuk yang untuk Mendeley ni, dia boleh tukar yang lain lah. Tu saya nak cuba big text, saya cuba dulu tengok. Saya tak ingat sebab ada sana tu dia letak reference manager untuk dia support dalam Mendeley. Okay, dia keluar macam ni. Dia tak boleh. Tu saya kata setiap database tak sama dia punya untuk dia support dalam Mendeley. So setting ni, you kena pergi ref manager, save. Nampak tak dia keluar? Tapi dia keluar macam ni. So you kena Scholar One. So you kena open with. Kalau tak boleh tu you guna je open with. Saya bagi you cara mudah. The ethics ni dah masuk kan? Okay, boleh masuk. So untuk Google Scholar dia menggunakan ref manager ataupun sebenarnya nama je reference manager. So dia buat short form ref manager. So you boleh guna ref manager tapi dia still keluar je masuk EndNote sebab sebab saya ada dua. Kalau saya ada salah satu je, mungkin saya tak ada EndNote, dia akan appear, saya rasa dia akan appear Mendeley. Dia akan detect software manager mana, reference manager mana yang ada dekat you punya laptop. Sebab saya pernah ingat sebelum ni saya pernah tak ada EndNote tu, saya guna fully Mendeley, dia akan detect yang Mendeley je lah. Kalau ada dua-dua, memang logiknya kalau you ada kedua-duanya, apa-apa pun kalau you export, dia akan melalui EndNote dulu. Dia akan EndNote dulu, baru Mendeley. Mendeley ni macam kedua. So nak tak nak you kena open with untuk Mendeley. Sebab dia akan appear EndNote juga first. So, memang macam tu. Dalam kita punya dia akan first EndNote baru Mendeley. So Mendeley ni you kena banyak guna open with lah. Okay, and then untuk makluman, Mendeley ni, saya nak tunjuk Mendeley desktop ni untuk help ni. You kena you kena wajib ada Mendeley web juga. So ni sebab saya dah ada, sebab saya dah saya save out. Kalau asalnya dia akan keluar macam ni. Kalau contohnya saya tutup ni, saya pergi dekat sini, help ni, saya pergi Mendeley website. Secara yang you untuk first time user ni, you kena tadi you dah, sebab saya dah register tadi kan, so saya guna akaun yang sama. Kalau tak, you kena set ni lah, kena register lah. So make sure you kena dua version. Even EndNote pun sama. EndNote dia ada version dia, version online dia. Mendeley dia ada version web dia. So dia akan appear macam ni. So library you ni, you klik saja. Kalau search ni, you boleh search dalam ni untuk you buat searching artikel. Mendeley web ni dia ada dia punya function dalam ni, you boleh search. So you boleh add to library. So computer vision teknologi ni, once you dah buat macam tu, sebenarnya kalau you pergi kat library you ni, ini library you ni, library web version. Okay. Nampak tak? Dia akan masuk sebab you ada add tadi. Sorry bukan ni you add tadi kan. Okay. So computer vision ni, macam ni nak masuk dalam ni. So you kena synckan. Mana sync dia ni? Computer
computer vision teknologi ni, saya nak tengok dekat desktop saya, ada tak? Mana computer vision ni? Title ni saya boleh buat A to Z lah, saya boleh sort. Tak masuk lagi computer science. Okay. Saya kena sing kat sini kot. Dia kena sing dua-dua. So kalau dia tak masuk, dia kena sing juga kat sini Saya cuba tengok ada tak. Hopefully dia masuk lah. Okay. Okay. Nampak computer vision. So kalau tak masuk, kalau you sing saja kat sini, meaning that dia akan ambil daripada desktop ke sini. Kalau you sing sini, dia akan ambil daripada web ke dalam ni. So better you sing ke dua-dua lah. Okay. Kalau you buang semua ni, dia akan hilang juga tau dekat Mendeley web ni. So you kena hati-hati tau. Jangan you buang. Main-main buang. Nanti kat sini pun dia, kalau you sing, dia pun buang kat sini. Sebab saya pernah buat, dia auto juga buang kat sini. So bahaya juga. So jangan main delete je lah. You, kalau dekat Mendeley web ni, Mendeley desktop ni, kalau nak delete tu betul-betul memang you tak nak. So automatic dekat Mendeley web pun dia akan auto delete jugalah. Okay. So untuk Mendeley web ni, you boleh manage juga dalam ni. So apa saja folder ni yang dekat Mendeley desktop, dia akan appear juga dekat Mendeley web. Okay. So untuk makluman, Mendeley ni dia ada satu lagi function, iaitu Mendeley install web importer. Okay. Mendeley web importer. Dekat sini you ambil kat sini Tools, install web importer. Apa fungsi dia? Dia akan sync dengan Mendeley web lah kebanyakannya untuk untuk dia masukkan sekali dengan PDF. Okay. So dekat library you ni, kalau you patah balik tadi, dia akan ke library you juga. Okay. Kalau you tak melalui pun, dia boleh pergi dekat sini, Mendeley web importer ni, sebab saya dah install. Kalau tak install, dia tak ada. You kena add extension, install lah. You kena add extension. Tadi sepatutnya saya keluar kat sini. Chrome macam ni kan? So get web importer for Chrome. So dia akan keluar macam ni. So you add. Kalau dia keluar remove ni, meaning that you dah add lah. Sebab saya dah add. Kalau saya tak add, dia akan keluar add from Chrome. Macam extension you lah. Sekarang ni kita ada macam-macam extension. So you pun dah tahu. So you pun dah banyak extension kan untuk you punya ni. So EndNote pun dia ada extension dia, EndNote Click. Saya tak pasti, saya terlupa. Tapi EndNote pun dia ada juga EndNote Click. So you search dekat EndNote desktop, dia ada untuk you add, ataupun you pergi Google, you search je Google EndNote Click ataupun Mendeley web importer, dia akan appear juga macam ni. So you just add. Fungsi untuk Mendeley web ni, kalau you klik kat sini, okay, dia akan bagi dekat sini lah, you boleh baca jugalah. Saya apa dia tak ada dah lupa dah macam mana dah. Mendeley web importer ni, tak keluar. Dia akan keluar tau, macam search kat sini kan. Sekejap, saya dah tengok lah. Tak dalam ni tak. Dia kena buka library juga. Dia tak boleh without Mendeley web ni. So, you kena buka library dulu lah. Okay. So kat sini you boleh je search. Ini kalau you nak ni lah. Kalau library, okay, sekejap. Saya dah ni. Kalau SendDirect ni, sebab SendDirect ni dia ada bersama juga dengan
Saya dah lupa dah. Macam mana itu nak guna dia. Sebab dia akan keluar dekat sini kejap. Dah banyak-banyak kan saya dah. Ni kalau saya nak search kat sini. Patutnya dia ada keluar kat sini kejap. Ini sebab folder ni, kalau folder dia akan keluar macam ni. Saya dah menjadi reference manager ni saya dah dah. Sekejap boleh keluar macam ni sekejap Adalah reference manager. Sekejap saya dah. Ada boleh tak dia search? Saya dah lupa dah macam mana saya. Kadang saya pun saya dah, hari tu dah try dah. Saya dah pening dah. Dekat dalam ni dia keluar. Saya dah lupa dah. Ni dia akan keluar macam ni. Okay. So dia kena install ni. Once dia dah install, dia akan keluar macam ni. Saya nak dia keluar macam ni. View library. Dia boleh savekan untuk you. Dekat sign direct ni actually. Sign direct ni. Saya cuba kat sini ya. Saya okay, kalau saya sekejap saya nak cuba Kalau saya export ni kalau RS lah. Sorry lah saya dah lupa dah macam mana nak guna. Itu dah ni dah. Ada tak siapa-siapa ni? Saya dah boleh tak? Saya rasa macam saya dah. Nanti saya senang saya klik je kat sini. Okay. Dia keluar macam ni sebenarnya. Okay. Sign direct. Dia akan keluar. Dia boleh search kat dalam ni tau. Kenapa saya tak ingat web library ni. Dia akan keluar macam ni. You boleh terus savekan dia dalam. You export tapi at the same time you boleh dapat PDF lah dalam tu. Saya tengok balik. Saya kena go to 12 lebih. Saya tengok balik. Takut saya terlupa yang mana. Dia memang sebenarnya memang you boleh. Saya tengok. Tak apa. Saya hold yang ni dulu. Saya tengok balik yang ni. Sebab saya nak tunjuk kat you Word. Ini yang penting sebenarnya. Okay, tadi desktop. Okay, yang ni Mendeley Web pula. Mendeley Web ni sama juga function dia. Cuma dia ada tambahan extension untuk Mendeley Web Importer tu lah. Okay, Mendeley Web Importer tu dia memudahkan you lagi lah. Okay. And then kalau you dah guna semua tu, kalau dekat Mendeley Desktop saya terlupa nak tunjuk kat you contoh untuk add entry manually kan. Saya lupa tunjuk. So saya tunjukkan file ni. Okay, kalau you nak kalau contohlah you punya reference tu macam Enoch semua ni. Saya tunjuk kalau tak ada PDF ataupun tak ada soft copy, tak boleh masuk dalam bentuk PDF, dia tak ada, dia tak support kan. So you boleh add entry manually lah untuk you create you punya references dalam ni. So make sure lah you kena ada buku atau apa-apa sahaja kelatan akhbar untuk you masukkan maklumat you. Sebagai contoh, saya kena pastikan yang saya masuk reference ni dalam bentuk apa. Jangan you main masuk je tapi you tak tahu type apa, kategori apa ataupun you terlepas pandang untuk type ni. Sebab setiap citation ataupun artisan ni dia based on kategori bahan lah. Dia ada dia punya. Kalau jurnal dia ada details maklumat tu lebih banyak berbanding buku. Okay. So saya ambil buku lah. Okay. So buku dia akan keluar macam ni. Kalau saya ambil jurnal artikel, dia akan keluar ada tambahan maklumat lagi yang you kena masukkan lah. Kalau buku ni dia simple sikit. Contoh kat sini saya letak. Okay.
Computer management contohlah author ni. So author ni kalau nama Melayu, okay, nama Melayu saya letak nama saya. Okay. Hafizah. Okay. Kalau you nak, kita nama Melayu, kita takkan surname kita, nama kita Nur Hafizah tu kan. So you kena klik saja institution ni untuk dia takkan tukar. Takkan jadikan sebagai surname tu lah. Macam letak nama penuh saya lah kan. Hanafiah ni. Kalau saya tak guna institution tu, saya enter je, dia akan jadi macam ni. Dia akan ambilkan nama ayah kita lah. Tapi sebenarnya dia tak salah pun. Tapi kalau yang kita dah tahu dah, kalau kita nak nama kita, so kita boleh adjust kat sini lah. Nama sebenar kita tu Hafizah tu kan. Tapi saya rasa tak semua familiar kan macam ni. Tapi tak apa, you just enter pun tak apa. Dia idea dua lah. Saya, kalau saya nak gunakan nama saya macam ni, saya just ambil institution. Kalau saya enter, dia takkan berubah lah. Dia takkan berubah dia punya nama tu. Okay. Contoh nama-nama ni lupa dah. Saya ambil lah nama kat situ contoh Jonathan. Dia akan keluar apa saja nama author dalam library you, dia akan appear semua. So benda tu kita dah ada nama author tu dalam library you. So you boleh pilih lah sebenarnya, ataupun kalau bukan you just proceed pada nama yang nama buku tu lah Jonathan. Saya guna Johnson sebagai contoh, saya tekan enter. So dia kat auto detect yang nama author yang tu lah. Kalau betul nama author tu okey lah. So itu antaranya lah. Kalau macam nama Chinese kan, Li Chongwei. Okay, kita tahu kan kita tahu dia punya family name dia, sebab Chinese ni dia ada nama family name. So Li ni adalah nama family name dia. Kalau you enter je, dia akan keluar macam ni. Sebenarnya salah lah sebenarnya you kena tukar balik. Li ni comma kan. Benda ni sebenarnya you kena belajar jugalah. You kena tahu macam kalau untuk add entry manual ni you kena make sure lah nama-nama author ni untuk you masuk, sebab kalau you ikut dia punya step yang betul, dia punya info yang ni, so maklumat tu lengkap lah, maksudnya dia tak diragui lah So you kena pastikan lah kalau you guna add entry manual ni, you kena identify juga surname dia, okay, last name dia tu, okay. So ni you masukkan based on buku tu punya publication, tahun penerbitan, pages ni you kena tengok lah, kalau ada 50 pages ke you kena masukkan lah. Ini selain pada tu, kalau macam year of publication, kalau dia ada, meaning that kita boleh tahulah tempat penerbitan tu mungkin dekat mana kan, kita boleh tengok dekat buku tu. Buku tu kalau tengok dekat cover page ataupun dalam tu, kita panggil title page, belakang title page tu ada verso page kan, itu you boleh dapatkan maklumat kat situ. Okay. City, lagi satu publisher. Publisher ni nama penerbit lah. Kalau kita tahu year of publication, meaning that maklumat penerbitan tu kita akan tahu dekat buku tu. Haji King. So kita kena make sure lah. Okay, so apa saja maklumat yang you ada, yang you dapat daripada buku, dalam contoh. Okay, saya nak ambil buku je. Buku saya jauh lah dekat sini. Ini dekat meja. Okay. So, buku ni kan, ni buku dia. So kalau contohlah buku ni tak ada dalam bentuk online kan, bukan e-book ataupun sebagainya, dia printed. So you kena tengok dekat dalam ni. Ni kita panggil cover page. Cover page selalunya maklumat dia tak banyak lah. Tapi maklumat ni memang perlu dimasukkan lah. Tajuk, editor ni bukan nama, ni nama. Maksudnya ini buku ni tak ada author, dia editor. So you kena masuk kat bahagian editor lah sebenarnya, okay? Kena pastikan. So dekat title page ni yang maklumat yang you akan dapat maklumat penerbit lah. Routledge ni nama penerbit dia.
New York and London ni you kena masukkan untuk city ni. And tahun tu you boleh nampak juga dekat belakang title page ni kita panggil verso page. Ini adalah verso page. Verso page ni lah yang akan dapat maklumat lain lah, mungkin tahun penerbitan dan sebagainya. Okay, ataupun XBN and so on lah. Kalau ada info yang you nak masukkan dalam tu, you boleh refer pada title page ataupun verso page. Okay, once you dah lengkapkan, you just click je save. So dia akan appear macam ni. Kalau you rasa you nak edit balik, you boleh edit dekat bahagian details ni lah. Okay. Okay, so untuk add entry manually ni, you kena betul-betul masukkan, maksudnya maklumat tu adalah betul dalam dan mengikut apa yang format yang kita kena follow lah So tapi saya rasa jarang student add entry manually. Kebanyakan dia melalui on database ataupun dia download. Tapi memang popular yang banyak student guna adalah download lah. Dia akan download siap-siap, dia tak nak pening-pening. Kalau dia export tu dia nak kena download kemudian hari. So memang export tu saya rasa tak semua guna. Kebanyakan akan guna add file atau add folder, maksudnya dia dah download siap-siap lah. Kebanyakan dia akan guna cara tu lah yang famous. Okay, so dekat sini dia ada banyak lah yang lain lah, tapi saya tunjukkan yang basic lah. Okay, untuk citation style ni, ini penting juga dekat bahagian view. You kena, kalau supervisor atau lecturer you suggest untuk you guna APA style, you kena guna APA style lah. Ataupun kalau dia kata you kena guna yang lain, so you kena select contoh IEEE ke ataupun yang lain lah yang kita letak di Chicago and so on. IEEE ni selalu engineering lah, student engineering dia akan guna IEEE lah. Okay. So ada setengah dia guna juga APA. So APA selalu social science akan guna ni lah. Sains and teknologi pun ada yang majoriti akan guna APA berbanding yang lain lah. Kalau law dia akan guna dia punya writing style dia. So kat sini you boleh pastikan citation ni dah disetkan dalam bentuk APA. Kalau you set yang lain, dia akan berubah. Kalau dia view as, dia akan berubah. Satu, kalau IEEE dia ada nombor-nombor. Okay. So you boleh nampak kat sini ya. Kalau APA, dia akan macam ni, bentuk dia macam ni ya. Okay, so you dah tahu macam mana you nak guna Mendeley desktop and Mendeley web. Mendeley web tu lah saya tengah satu lagi lah, saya tak tak dapat tunjuk kat you yang Mendeley web important. Saya rasa senang je tapi saya macam tengah mikirkan dia ada cara dia tu. Tak apa, nanti saya tengok balik kalau saya boleh retrieve balik info yang saya kena ingatkan balik, recall balik macam mana. Senang je tapi saya tak tahu kenapa macam dia tak keluar kat situ kan. Tapi you boleh cuba tengok. Mungkin you boleh dapat kan. Okay, so yang ketiga, nombor satu yang Mendeley desktop, Mendeley web. And then kita akan tunjukkan macam mana you nak buat citation dengan bibliografi lah. You kena pastikan Microsoft Word itu ada provide Mendeley dekat bahagian references tab. So kat references tab ni dia ada appear kat sini. Tapi kalau tak appear, you kena pastikan dekat tools ni you kena install Microsoft Word plugin lah. Baru dia akan appear dekat Microsoft Word. Kalau tidak, kalau you tak install plugin ni, dia tak akan appear dekat Word. So you kena pastikanlah. Okay, macam mana you nak buat citation? Ini yang penting sebenarnya. Tapi yang manage library tu pun you kena settlekan dulu, kena lengkap semua baru you boleh buat citation dan juga references. So kat sini, macam mana you nak guna, senang je. Saya rasa ada yang dah cuba dah, guys. Saya rasa mesti dah cuba dah, semua dah cuba.
So dekat references, so you pergi je insert citation ni. Dia ada dua cara sama macam EndNote. You boleh search dulu. Contoh tajuk dia komputer. Kan? Contoh ni lah. Saya pilih ni. And then saya klik OK. Sorry lah, suara saya tak tahu kenapa. macam tak ni. Tak ada sangat. Dia pun semalam cuti jaga anak saya. Dia tak apa sihat. Okay. So citation ni citation je lah. So contohlah citation itu you mention computer is defined as, ini sebagai contoh contoh macam ni. So ini citation, maksudnya statement ni merujuk pada artikel ni lah. So you kena buat citation, you kena kreditkan daripada mana statement ni. Okay, so kalau macam ni, ini adalah citation yang betul lah. Unless kalau you letak according to panggil apa nak, sikat ke apa ni. So according to nama dia ni, you tak boleh guna style citation macam ni. You kena buat editing. Di mana untuk ni, Mendeley ni dia tak pening-pening, you boleh edit manual je. Cuma dia akan bagi info lah. You nak edit ke? Dia akan keluar macam ni. Keep manual edit. So kita akan keep manual edit. So baru dia akan ikutlah yang mana kita nak edit macam mana. Kalau EndNote dia tak boleh manual edit. Dia kena right click dan pilih kita nak macam mana bentuk citation kita tu. Tapi Mendeley dia tak perlu macam tu, dia terus keep manual edit lah. Jadi klik manual edit tadi baru dia akan sukses lah. So according to ni apa-apalah kita akan, so dia ada dua cara untuk buat citation lah. Saya rasa lecturer you macam Dr. Maina pun lagi tahulah mengenai perkara ni. So you boleh melalui lecturer you atau supervisor you macam mana nak buat citation. So yang saya take note kalau according to you kena ubah lah. So dia punya nama ni dia kena gunakan year of publication ni penutup kat sini. Mungkin saya rasa mungkin lecturer you lebih arif lah. So contohlah you dah buat macam ni, okay, you boleh buatlah citation seterusnya. Contoh kalau seterusnya contohlah saya letak je, saya nak letak citation ni melebihi satu artikel. Kadang-kadang kita punya statement tu kita ada banyak artikel yang menceritakan ataupun membahaskan satu isu yang sama. Atau dia bersetuju atau apa-apa info yang samalah. Maksudnya you nak rangkumkan sekali dalam satu statement tu, tapi banyak you nak buat citation banyak sebab statement yang sama kan, sebagai contoh. So you boleh je search dekat auto kat sini. Okay, you just cari saja. Okay, you boleh je tambah banyak manalah citation yang you nak masukkan dalam satu statement ni lah. Okay, saya masukkan saja Okay, klik saja okay. So dia akan keluar macam ni. Okay, maksudnya you boleh letakkan statement lah. Mungkin statement you nak bincangkan satu isu yang sama. Ataupun setuju dengan statement yang bawah author ni lah. So you boleh melebihi satu. You boleh buat citation tu melebihi satu artikel lah. Okay. And then selain tu juga you boleh menggunakan selain daripada search ni, you tak nak guna ni, dia boleh pergi dekat go to Mendeley. Maksudnya you tak nak search, you nak nampak dekat Mendeley desktop tu sendiri. Kalau you nak macam tu, you klik saja kat sini go to Mendeley, you boleh pilih lah. Okay, you boleh pilih artikel mana, reference mana yang you nak masukkan untuk you buat citation. Contoh you pilih ambil the ethics ni contohnya. Klik saja kat sini side, send citation tempat ini, okay. So dia akan masuklah. Ataupun klik saja ni, pergi balik kat go to Mendeley. Kalau you tak ni, dia kat auto ambil bersama, you kena pilih lah, kena pilih dulu. Katakanlah you nak pilih tu melebihi satu artikel lah, satu references. So you boleh control CTRL ni dekat you punya ni. Okay, you boleh control. Jangan lepas, so you boleh pilih
and then baru you cite. Okay. So itu antara cara lah yang you boleh guna. Ada dua. Sama ada you search dalam ni terus ataupun you pergi ke go to Mendeley tu untuk you buat citation. Okay. Okay. So ni antara lah citation yang you dah buat sebagai contoh lah. So macam mana you nak masukkan bibliografi pula. Selalu kalau bibliografi kita akan gunakan last page kan. Kalau macam ni saya akan pergi dekat insert. Layout. Saya pergi dekat next page. Tapi kalau saya nak enter kan lambat. So saya gunakan layout dan breaks ni dekat next page saja. Okay. So kat sini you just klik, you pergi kat reference balik, you pergi je insert bibliografi. Dia terus masuk. Apa je citation kita ni, dia akan keluarlah semua maklumat reference artikel tu kat bawah ni. Ni yang macam ni, tapi kalau you nak letak tajuk dia bibliografi kan. Kalau you tak nak macam tu, tak nak manual, you boleh gunakan satu cara lagi. Saya tunjuk kat you. You boleh pergi dekat sini. Bibliografi ni, you ambil built-in. So you tak perlulah nak type bibliografi tu ataupun references tu. Okay, contohlah saya ambil references. Okay. Ini kan. So, you kena letak cursor dekat sebelum T ni. You jangan buang lagi. Kalau you buang pun saya suka mencuba. Saya buang pun tak apa. Letak sini, you klik je insert bibliografi. Oh, tak boleh. Maksudnya dia kena ada benda ni juga. Saya akan pergi dekat cursor sebelum T ni. Saya insert bibliografi. Okay. So dia akan, kalau you nak enter satu, nak spacekan tajuk dengan reference tu pun boleh. Yang ni pun sebenarnya you boleh je boldkan apa boleh je. Okay, tak ada masalah. Okay, so inilah reference you. So bawah ni you boleh buang. Jangan tak buang pula, nanti nampak tak cantik lah maklumat ni. Sebab dia tak boleh buang tadi. Kalau dia buang, dia tak boleh nak masuk insert bibliografi. So you buang kemudian. Okay, so inilah adalah reference you lah. Kalau update ni, kalau nak update citation, kalau ada berlaku perubahan, you boleh gunakan function update citation and bibliografi. Okay, setengah orang dia prefer buat citation dulu. Last baru dia buat references atau bibliografi. Lepas tu dia nak nampak, dia boleh je update kat sini. Okay. Okay, so ni untuk, inilah yang penting sebenarnya yang you nak buat. Sebenarnya dekat Word ni sebenarnya you kena juga pastikan style ni juga dalam bentuk APA lah. Kalau you tiba-tiba by default you set sebagai IEEE, dia akan keluar macam dalam bentuk IEEE lah. Kita tak nak writing style IEEE, kita nak APA 7. Okay, sekarang ni APA 7 lah. Okay, so dia akan bertukar mengikut apa yang kita select ni lah. Okay, pastikan kalau APA, pastikan dalam bentuk APA lah. Okay, yang tu yang you kena alert lah, yang kena tahu lah . Okay, so setakat ni semua faham ke? Ataupun ada masalah boleh tanya saya. Cuma reference ni je, Mendeley Web ni saya tengah mikirkan. Macam mana nak buat? Saya kena tengok balik. Kalau ada ataupun you all dah tahu macam mana nak buat, saya pun tak tahu dah umur-umur macam ni kan. Kadang dia tak ingat. Kalau Enoch klik, nampak tak? Dia keluar macam ni. Enoch klik senang. Kita klik je keluar macam ni kan. Mendeley Web ni saya tengah mikirkan. Saya unpin kan, saya pinkan dia. Tak rasa dia ni. So saya buka sisi Q&A lah sebab dah 12.25. Tak naklah drag nanti siang kat you all. You all ada kelas ke petang ni? Ada kelas ke petang ni? Ada. Oh ada. Itulah saya tak nak siang kat you all. Semua web importer ni saya rasa ada dia cara dia. Dia akan keluar macam ni tau. Alah, sorry lah, saya tak tahu kenapa dia. Dia
Saya dah download, saya nak gunakan tu je. So, dia akan keluar macam ni tau. Ni je, saya tak tahu kenapa saya tak ni, tapi dia akan keluar macam ni. Add reference to your Mendeley web. Saya okay, moving. So, ada soalan tak? So, okay, saya baru teringat. So, untuk dalam ni sebenarnya you boleh saya delete. Okay, you boleh delete folder. Sebenarnya you boleh buat folder dalam ni, create folder kat sini. Okay. So, baru dia akan apply lah. So, load FYP. So, you boleh tarik saja artikel yang you nak masuk, you boleh drag. Even kalau you download, you tak nak add file ni, you boleh juga drag masuk dalam, sebagai contoh you boleh juga drag. Okay, dia masuk juga. You boleh drag jugalah. Dia tak ada masalah. Contoh lah. Dia boleh tarik juga. Kalau you tak nak guna add file, you boleh drag jugalah. Tu lagi senang lah, lagi cepat lah kan. So keluar tadi tu sebenarnya dia ada duplicate tadi, saya tekan. So you kena check duplicate jugalah. Okay. So satu lagi saya baru teringat, saya lupa nak tunjukkan you macam mana you nak tag, you nak jadikan, you nak gunakan function filter by my text ni. Kalau you klik saja kat sini, filter by author, kalau on ni all lah. Kalau you filter based on ini based on keyword dia lah, author keyword. Kalau by author dia akan keluar by author. Kalau by my tag ni, ini yang kita create tag ni. Kalau tak ada dia akan keluar kosong lah. Contoh saya so kat sini assignment ni saya yang letakkan Contohnya macam mana you nak buat tag ni. Saya kena klik on baru dia keluar semua. Jadi macam ni nak buat tag. So setiap details ni dia akan ada teks lah. Contoh you nak masukkan dalam FYP. So dia akan masuk tajuk ni, pilot ni. Kalau you pergi dekat FYP dia ada pilot study ni. Okay, kalau you masuk assignment, dia tak ada masalah, you boleh je you boleh sahaja tag selain daripada, maksudnya melebihi satu ni lah tag. So tak ada masalah lah So kalau dia kan keluar lah 2 artikel sama dekat ni. So depends on you lah macam ni you nak buat. Kalau contoh lagi tag ni kosong kan. Saya guna yang lain lah, saya guna literature. Sebagai contoh literature, dia akan auto tau, dia akan auto masukkan add-kan dalam kita punya my tag ni. Okay. So kalau dah ada tu, kalau you search, kalau you letak JL, dia akan keluar lah sebab kita pernah create tag tu. So sebenarnya fungsi my tag ni sebenarnya jika you punya library dah banyak, beratus artikel, you tak boleh nak go through, scroll satu-satu. You boleh gunakan filter by my tag ni. Kalau you tak nak create tag ni pun you boleh melalui, you boleh search by author ataupun author keyword ataupun publication lah. Lalu kalau saya prefer you create tag you lah. So you boleh ingat you ada tagkan artikel ni dekat dalam FYP. So you boleh dapatkan semua artikel yang you dalam library you tu dalam tag FYP tu. Ataupun kalau you tak nak guna yang ni, you boleh je create FYP folder kat sini untuk you tarik masuk dalam folder. So ada banyak cara lah untuk Mendeley, untuk you nak manage you punya library. Sama ada you filter by method ataupun daripada folder yang you dah create tu. Okay. Dah 12.30 dah. So untuk Mendeley web ni nanti saya tengok balik.
Mungkin saya boleh share dekat Google Classroom. Saya tengok balik sekejap lagi kenapa dia tak appear. Okay. Kalau you nak maklumat lebih lanjut, mungkin you ada masalah ke, masalah Mendeley ke, ada problem, you jangan malu-malu. You boleh je email saya. Ada tak email saya? Ni email saya. Boleh je email saya. Ada je student email saya. Ada masalah, ada dia tak boleh nak akses ke apa, you boleh je tanya saya. InsyaAllah saya cubalah bantu you all. Yang mana boleh, sebab saya pun macam you juga dulu belajar. Kita faham lah kan, student ni banyak nak kena cari, nak kena ni. So don't worry, boleh je WhatsApp boleh je email saya. Kalau nak WhatsApp tu you boleh masuk kita punya Telegram lah. Telegram student at PST tu, student at PST tu, dalam tu saya ada. Pin saya pun ada juga. So student at PST tu sebenarnya kita nak promote jugalah kemudahan persakaan, and also kita nak follow up dengan you all. Dalam tu ada student baru, ada juga student kelas kamera maklumat yang saya suggest untuk diorang join. Di mana apa saja info terkini atau apa-apa saja kita akan share dalam tu, dan juga jika ada masalah you boleh juga bertanya dalam Telegram tu, ataupun boleh je personal. Saya Telegram tu pun boleh juga personal kan, apa boleh, tak ada masalah. So hopefully lah kelas pada pagi ni tengah hari dah lah. Tengah hari ni saya sedikit sebanyak bantu saya untuk you. Bantu saya untuk you. Macam mana you nak guna Mendeley ni lah. Saya rasa you pun dah tahu dah kan macam nak guna. Cuma untuk Mendeley web encoder tu saya cuba tengok balik. Saya rasa senang je kalau you boleh, nanti you boleh cubalah. Okay. So yang penting kena ada dua version. Itu version desktop dan juga version Mendeley. Dua version ni untuk you synckan salah satu. Okay. Ada soalan tak? Dah 12.33 dah. Saya takut juga lama-lama you ada urusan. Doktor, Doktor Maina mungkin ada nak tanya ke? Okay. Tak tahulah. Student lah ada tanya tak? Tanya soalan. You ada try kot. Ya dah tu saya tengok tadi ada. Smoothly okay semua? You boleh buat all those citation update dan sebagainya. Yang basic tu, yang penting tu citation. Macam mana you nak masukkan citation dalam Word, dan juga untuk you insert bibliografi. And reference tu yang penting lah, sebab itu yang sebenarnya kan yang you nak guna Mendeley. Mendeley ni lah. Okay. Itu yang penting lah, yang lain tu kira tambahan lah untuk you tahulah. Okay, you manage you punya library, and also you nak guna untuk manage you punya citation and bibliografi lah. So tu saja yang saya dapat bantulah. So saya minta maaf lah, mungkin ada kurang kat part saya tu, saya minta maaf. Dan saya haraplah kita dapat follow up lagi lah lepas ni, bukan saja kelas ni. So saya boleh bantu you. Lepas kelas pun saya akan cuba bantu you lah. Tapi you kena email saya lah, tanya saya lah. Saya akan bantu you lah. So jangan risau lah. Itulah, apa-apa tanya puan boleh email terus dan sebagainya. Apa ni itulah boleh kot kita buat sesi ambil gambar ke? Boleh. Ini last class kan? Last class kan? Untuk sesi ni, untuk kelas ni lah, untuk kelas sekarang ni. So, saya harap semua orang buka video, so kita boleh ambil gambar semua pelajar. Janganlah keluar dulu, masuk dulu. Ambil gambar ni, walaupun kelas you ada apa Hafizah ni berapa jam ni, dah banyak jam ni. Buat